berhenti mengaji hanya kerana anak nak periksa UPSR, PMR dan SPM. Itu satu tindakan yang salah sama sekali. Malah sepatut-patutnya tuan-tuan mempunyai peruntukan masa untuk pembangunan Al-Quran anak-anak perempuan. Lagi teruk orang Melayu, dia belajar Quran untuk apa? Puan, yang tudung ada putih tu, tuan, puan, iya, puan bangun. Hantar anak mengaji pasal apa? Pasal apa hantar anak mengaji? Anak mengaji tak? Pasal apa? Duduk. Abang pakai spek. Isteri tudung purple kan? Baju purple, sedondon nampak. Orang sekarang lah. Bang, hantar anak mengaji pasal apa bang? Dia faham apa yang kandungan dalam Al-Quran. Ya je abang. Abang baru cerita satu cerita kat saya. Terima kasih bang. Mudah-mudahan betul abang cakap tu. Tapi orang Melayu hantar anak pergi mengaji pasal nak khatam. Bukan nak jatuh cinta pada Quran. Tak adanya. Pasal apa tu? Ustaz, tolong ustaz saya hantar anak saya mengaji ni, minta tolong supaya anak saya jatuh cinta pada Quran. Tak ada. Orang dulu dahsyat. Awak peluk kuning. Orang sekarang mana ada? Saya ada pusat ngaji. Kan? Orang zaman sekarang kalau tinggal taman kaya ni, timbal taman besar ni, dia telefon kita je, suka hati dia je. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Ni saya baca ni ada kelam ngaji ni. Ya, saya ada kelam ngaji. Ni nanti berapa ringgit ni? Okey, nanti adalah bila kelas? Okey. Ustaz, nanti saya hantar anak saya. Anak naik je kat tangga tu. Belajar mengaji. Bapak pun tak pernah jumpa. Nampak orang sekarang? Nampak tak? Tak adalah halal bihalal ke nak cakap apa, tak ada. Mana ada? Tuan-tuan ada ke pergi sekolah? Nak cerita pasal sekolah. Ada pergi sekolah jumpa cikgu-cikgu dia. Jumpa setiap cikgu dia, bukan cikgu kelas. Setiap cikgu dia. Kecuali bila cikgu panggil. Cikgu tak panggil boleh jumpa ke apa? Ada sekolah, saya respect, saya suka. Sepatutnya setiap cikgu mesti telefon nombor dia mesti ada pada setiap mak bapak. Assalamualaikum cikgu Rohani. Ya ni saya bapak kepada ni. Cikgu, macam mana peningkatan anak saya? Macam prestasi anak saya? Cikgu, saya nak jumpa cikgu boleh tak? Waktu bila cikgu kosong, cikgu free, nak jumpa, nak tanya pasal anak saya. Tak ramai macam tu, kecuali majlis yang sekolah aturkan. Kena ada lah pasal mengaji tadi. Tak ramai orang ada. Tak ramai orang antara anak pasal nak jatuh cinta pada Quran. Saya buktikan. Puan, pernah dengar musabakah Al-Quran? Pernah dengar? Dah tak popular. Kena pula dia buat luar waktu Ramadan kan. Dulu Ramadan kita rasa sikit. Sekarang bila dia buat di luar waktu Ramadan, kita pun tak perasan ada musabakah peringkat kebangsaan. Tak perasan. Sebab kita sibuk dengan membeli belah. Sibuk dengan dunia anak-anak kita. Tuan-tuan, kalau kita dengar orang baca Quran, apa kita kata? Apa kita kata? Kalau dengar, saya nak tanya abang yang pakai spek tu. Abang baju coklat ke kuning? Kuning bang, abang. Yang orange kat sini tu bang. Abang, kalau kita dengar orang baca Quran, apa kita selalu kata bang? Abang bangun lah. Dah lama tak tengok orang bangun. Okey, alhamdulillah. Bang, apa kita kata? Selalunya orang kata, bukan abang kata. Orang kata. Yang masa dengar. Kalau orang dengar baca Quran ni, apa kita selalu kata? Abang ni. Buang masa bang. Baca Quran buang masa. Okey bang, terima kasih. Duduk bang, duduk. Siapa lagi? Bang, abang pakai baju putih tu. Bang, selalu bang, ya bang. Selalu bang bila orang dengar, kita dengar orang baca Quran kat TV, selalu orang kata apa? Pujian. Orang kata apa? Pujian tu. Selalu pujian tu orang sebut tentang apa? Betul tak? Berapa ramai tuan-tuan dengan saya cakap, ya Allah, makras dia. Siapa pun kata, tajwid dia, ya Allah. Ada dengar ke? Orang kata, sedap ni suara. Orang Melayu kat situ je. Satu AF kita menang. Kita top suara kita menang. Nampak tak? Tuan-tuan faham tak maksud saya? Sebab kita memang hantar anak kita untuk khatam. Satu kita terbawa-bawa dalam hidup. Sedapnya dia baca. Kadang-kadang sedap, tajwid dia nikuk. Sedap dia tapi sebutan dia tak out. Kadang dia kata, macam mana boleh kalah Malaysia ni? Baca bukan main sedap, mesir dia lagi. Nah, sebab kita jadi pengadil. Kalau jadi pengadil, kita bahagian vokal. Nampak tak? Tuan-tuan faham maksud saya tak? Tuan-tuan, ini hadis kutubah Jumaat terakhir Rasulullah. Anak saya tak hantar pergi sekolah. Anak saya pergi madrasah.
20 tahun yang lepas, bangsa lain selain pada Melayu dah buat lama. Orang Melayu, dia terkial-kial mencari identiti, mencari ala tuju, mencari realiti. Saya berasal dari sekolah yang majoritinya Cina. Bercampur dengan mereka. Di universiti saya banyak kawan budak Cina dengan India. Saya dapat dunia realiti ni saya nampak jelas. Hari ini saya buat dengan pendekatan agama yang rasuah-rasuah. Ingat baik pesan saya ni. Khutbah Jumaat terakhir Rasulullah yang menyebabkan Sayyidina Umar, menyebabkan Sayyidina Abu Bakar, menyebabkan para sahabat resah, gelisah, menitis air mata bila menyedari itu khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amran la tadilu abadan ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnata Rasulillah. Taraktu fikum amran la tadilu abadan ma tamassaktum bihi ma kitaballah wa sunnata Rasulillah. Antara khutbah panjang, antara yang saya ambil, saya pinjam sekejap pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua jalan tak akan sesat sampai bila-bila. Ini bukan pesan pencaman motivasi bernama Rohizal bin Qasim. Bukan pesan pakar-pakar motivasi. Ini pesan Rasulullah SAW. Dua jalan tak akan sesat sampai bila-bila. Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Tuan-tuan nak tahu tak apa tu? Kitab Allah Al-Qur'an dan Sunnah. Kita tak yakin pada Allah. Kita tak yakin. Satu, kita takut. Tak cukup berani. Kita tak yakin. Sebab tu nak peksa, majoriti orang berhentikan anak belajar Quran. Kadang-kadang nak form 5, Quran pun tak naik lagi. Sampai form 5, SPM habis, tak katam-katam. Kalau sebut katam le, tak katam-katam. Tajwid bintang bukang. Sebab itu budak sekolah harian biasa, walaupun dia duduk sekolah SBP. Apa tu SBP? Sekolah bahasa penuh. Dia tak berlaku kat Darul Falah. Dia tak berlaku pada Elal Karim. Dia tak berlaku pada Al-Hamadi. Dia berlaku kat sekolah integrasi nasional, integrasi standar. Dia berlaku kat Mozek. Dia berlaku kat MRSM. Dia berlaku anak pandai 5A, 8A. Tapi bab solat, dia tolak dia. Dia tolak dia. Pasal apa? Tak berani duduk kat depan. Dan orang ni besok dia pegang jawatan besar. Dia tak berani kat depan untuk solat. Dia pegang jawatan besar. Apa akan jadi? Kalau agama dia tak pegang, apa akan jadi? Pecah mana rasuah? Tuan tak betul terpanjat. Kadang-kadang orang kata, apa ni sampai 1 juta? Kau terpanjat buat apa? Dia ni berasal dari sekolah-sekolah hebat-hebat. Tak ada mujahadah, tak ada makanan hati. Pandai tapi tak ada hati. Mesti habisnya. Tak pegang dua perkara. Kita bawa sunnata Rasulillah, sunnah Rasulullah dan Al-Quran tak pegang. Saya tanya tuan-tuan perempuan, nak kongsi banyak ni. Kalau anak pergi asrama penuh, anak pergi asrama, ni sekolah agama tak ada cerita lah. Kalau anak pergi sekolah-sekolah asrama, sekolah-sekolah asrama penuh asrama, kita dapat senarai banyak benda kita bawa. Bagi kita bawa, orang ni dah sampai sekolah, tiba-tiba tak beli bagi, pusing balik beli bagi baru. Koperasi dah habis, pusing balik, hanger, berus, beru gigi, semua bawa lah. Satu benda dia tak bawa, apa benda? Tak bawa. Macam mana saya tahu? Saya penceramah motivasi kat sekolah-sekolah asrama penuh, saya cek. Ni semua pelajar sekolah asrama penuh form 4. Okey, sekarang saya nak tanya, siapa hari pertama bapak dia bawa dia, bapak dia bagi dia Quran, angkat tangan? 3 orang, 4 orang. 3-4 orang. Tapi bapak dia kat luar cerita anak berjaya. Quran tak ada, bapak dia letak siapa tu? Kalau tak ada Quran, bapak letak siapa? Keyakinan tak sama dengan perbuatan, maka tak akan lahir anak hebat. Tuan-tuan faham tak? Mulut Allah tak nak pakai. Mulut ni kerana mulut ada binasa. Sebab tu Allah haramkan mulut di pada masyarakat dan juga alam barzah. Tuan-tuan faham tak? Perbuatan, tuan-tuan, perbuatan. Berapa ramai mak bapak baca Quran, dia baca Quran daripada anak dia masih kecil, dia baca Quran. Quran ni, Along, hari ni tahniah Along dapat masuk asrama penuh. Along sedang berada di hadapan sebuah sekolah yang ayah harap Along berada di situ satu hari nanti, tapi hari ni Along dah berjaya. Along, ni dia Al-Quran ayah nak hadiah. Ayah dah bagi macam-macam yang Along nak, iPad, iPod, apa semua. Ini Al-Quran hadiah, ikhlas daripada ayah. Along, dalam Al-Quran ni ada banyak harapan ayah pada engkau. Ni Al-Quran terjemahan, kau cari harapan ayah pada engkau. Al-Quran kan cerita macam-macam. Tuan-tuan faham tak? Dia akan cari. Satu hari nanti, masa dia form 2, form 3, tanya pada dia,
atau selepas beberapa bulan, jumpa dia, peluk dia. Alum, saya nak tanya, ingat tak dulu saya cerita harapan ayah dalam Quran dah tertulis? Boleh Alum bagi tahu ayah kat mana harapan saya nak tahu? Nampak tak tuan-tuan? Tuan-tuan nampak tak? Mana dia? Mana dia? Al-Quran? Tak ada. Tak ada Al-Quran. Saya pergi sekolah terbaik. Saya ni dah berada di sekolah terbaik di Indonesia, tuan-tuan dan puan. Sekolah teknik terbaik, sekolah SPP terbaik di Indonesia. Semua saya dah sampai. Bila saya survey, sangat-sangat menduka citakan. Sangat-sangat menduka citakan. Saya nak tonton bagi Quran yang tonton baca. Tonton baca tu bagi. Itu tonton bagi. Bukan tonton bagi kat kedai. Pergi kat kedai, beli satu Quran, tonton bagi kat anak. Bukan tu saya nak. Tonton bagi Quran yang tonton baca. Itu yang tonton bagi. Sebab setiap huruf tu malaikat jaga. Malaikat dah kenal tuan-tuan. Sebab tuan-tuan baca dia tak baik. InsyaAllah anak akan menang. Tuan-tuan faham tak Islam ni? Saya ni tak nak kongsi banyak ni. Sebab tuan-tuan dah ngantuk. Tahu tak formula Islam ni? M tu apa? Siapa yang pegang agama, siapa yang yakin pada Allah, dia dapat M. Islam tu ada M. M tu menang. Tuan-tuan faham tak? Kalau nak menang, tuan-tuan kena banyak buat kerja. Apa kerja dia? Tuan-tuan kena mujahadah. Tuan-tuan kena buat apa? Tuan-tuan kena muhasabah. Jangan menangkan anak. Aduh, ya Allah, saya ada madrasah. Saya penat nak didik mak bapak. Mesej kat saya panjang jela. Saya mudir kepada madrasah saya. Oh, mak bapak pergi bergangai. Memang hancur. Saya tak puas hati anak saya disindir-sindir, dikutuk-kutuk. Kenapa mesti berlaku? Kan madrasah ni, ini mak bapak tak ada otak. Pasal mak tak ada otak, mak bapak ni dia dengar anak dia tak dengar cakap kita lagi. Mak bapak yang ada otak, dia dengar cakap anak, dia dengar, okey kau cakap macam ni, pam. Okey, aku nak jumpa ustaz kau pula. Nampak tak tuan-tuan? Jangan menangkan anak. Bila tuan-tuan menangkan anak, tuan-tuan tak akan hidup kat Islam. Tuan-tuan faham tak? Rasulullah tak pernah buat macam tu. Sayyidina Rasulullah tidak pernah menangkan. Pernah satu peristiwa, Siti Fatimah Az-Zahra bergaduh dengan Sayyidina Ali. Apa Rasulullah buat? Rasulullah kata, aku haramkan kau datang lawat jenazah aku kalau aku meninggal. Kalau kau tak berbuat baik dengan Sayyidina Ali. Nampak tak tuan-tuan? Siti Fatimah Az-Zahra tu ialah anak yang Rasulullah paling sayang. Tapi bab-bab tertentu Rasulullah SAW tidak akan menangkan anak dia. Saya tengok, jangan cerita kat tempat lain. Kalau madrasah saya ni, oh mak apa, satu kalau nak hantar kat madrasah saya pilih-pilih betul-betul. Nak hantar, saya nak hantar. Pasal apa puan nak hantar? Oh sebab saya dengar, kalau dengar tak payah hantar. Puan buat kajian dulu. Nak hantar anak belajar Quran ni, dia mesti reda, dia mesti bulat hati. Dia tak boleh hantar, lepas tu tanya kita mesej, anak saya dah makan ke belum? Ini bukan Palestin. Palestin pun tidak ada orang mati kebuluran. Walaupun tak ada makanan, dia mati sebab perlu Israel. Tuan-tuan faham tak? Kalau tanya anak aku makan tak makan, baik pergi hantar kat kantin, pergi kerja kantin terus. Makan tak berhenti. Kita terlalu khawatir benda yang tak patut kita khawatir. Patut kita khawatir, bimbang, cemas pada benda yang kita patut bimbang, cemas dan khawatir. Tuan-tuan faham tak maksud saya? Pergi hantar sekolah, anak saya belajar, jangan bimbang lah. Bimbang benda yang patut dibimbang, bukan bimbang benda yang tak patut kita fikir. Minda kita bila dah menguasai, minda dah menguasai hati, habis. Hati kena kuasai minda. Insya dapat tak sesuatu kat sini hari ni, tuan-tuan? Dapat ke tak dapat ni? Tuan-tuan, bukan senang nak hidupkan agama. Tuan-tuan faham tak Bukan senang nak hidupkan agama. Saya adalah ahli kuasa Jubana Negeri Melaka. Saya terlibat dengan mereka yang tanam bayi hidup-hidup. Saya terlibat dengan mereka yang berzina, berpuluh-puluh lelaki, akhirnya ditangkap. Saya terlibat dengan mereka yang jual dadah ketika umur 13-14 tahun, isap dadah, berzina seawal umur 10 tahun. Tuan-tuan faham tak betapa rosaknya bangsa kita? Minta maaf orang bukan Melayu yang ada kat sini. Saya perlu bercakap. Paling kecil yang saya handle adalah mereka yang berumur 11 tahun berzina. Tapi rakan-rakan saya dalam Jubana, mereka pernah bertemu dengan 10 tahun. 10 tahun, 11 tahun, apa mereka tahu ni tuan-tuan? Kat mana mak bapak ni? Apa yang dah berlaku? Kenapa kita tak dapat kawal anak kita? Kenapa kita tak selamatkan anak kita? Ini semua berlaku. Tuan-tuan kena faham Jangan cerita, jangan cakap macam ni. Saya jaga keluarga saya. Orang yang paling banyak terlibat dengan Jubana adalah mereka yang datang dari keluarga-keluarga yang berada. Bapak dia jawatan besar-besar.
Ini paling senang jumpa nak masuk berbanding orang miskin. Dulu tuan-tuan, dulu tahun 70-an 80-an, ketika saya kecil dulu, jamban pun tak ada. Bila jamban tak ada, agak-agaknya pukul 3 pagi nak berak macam mana? Betapa besar ni hati diri kita. Hantu tak hantu, orang nak terberak aja. Keluar rumah, nak masuk hutan. Rumah saya belakang tu hutan. Dah lah nak masuk hutan tu, hantu satu hal, takut perangkap samar lagi. Yang berak lepas-lepas tu, nak perhatikan, gelap dulu mana lampu suruh sangat. Betul tak? Perhati, tak besar di hati diri kita dulu. Nampak tak tuan-tuan? Betul tak tuan-tuan? Anak kita sekarang macam mana? Tandas dalam bilik kalau rumah taman. Betul tak tuan? Tandas dalam bilik pun malas, na'udzubillah. Tuan-tuan faham tak? Tandas kita pula pergi cuci. Dulu satu ketika saya ada bibi. Ada bibi tau. Bila saya ada bibi, saya tengok anak saya memang lingkup. Saya tanya kawan saya lagi lingkup. Kawan saya datuk, dia kata, Zal, kau tolong betulkan anak kau, anakku. Saya kata, macam betul anak kau, anakku tak betul.